Ni ya, bila mana Qatar di negara kaya minyak, penduduk baru ada 300,000. 300,000 bukan besar mana, lebih kurang Brunei, lebih kurang Singapura aja. 300,000 lebih sikit. Tapi kekayaan setiap orang Arab Qatar, tuan-tuan, 60% kekayaan setiap orang Arab Qatar 100 juta. Setiap orang Arab Qatar ada 100 juta. Bukan 100,000, 100 juta. Mereka punya kereta tu saya cerita lah. Setakat BMW, Mercedes ni tak ada benda lah. Tu kereta Lamborghini, kita pun nak dengar nama malam baru dengar malam ni, dengar Lamborghini. Kata orang dengar kereta Lamborghini. Pada depa Lamborghini tu lambung begini je. Itu kira jalan petang-petang. Ya, jalan petang-petang, singgah kejap makan kepuk lekor. Kan orang Terengganu kepuk lekor. Tu je standard depa. Porsche tu saya cerita lah, Ferrari tu saya cerita 100 juta. Tu 60%, 40% lagi bawah 100 juta. Kayanya depa orang Arab Qatar. Ada depa heran. Saudi sekat jalan darat, makanan sumber mentah tak sampai. Depa tak heran. Turki ada, Iran ada. Nampak? Tu yang katakan Qatar, depa duit banyak, money can buy everything. So depa bukan jenis yang ada penyakit takut dah. Langsung never afraid. Depa ni bukan jin afraid. Depa ni tak rasa takut langsung dengan apa yang disebut tadi, cabaran daripada Saudi yang sekat bantuan macam-macam, termasuklah ekonomi dan sebagainya. Depa tak peduli sebab depa ada di situnya Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, penasihat advisor kepada Raja Qatar. 40 tahun sudah Qaradawi duduk di Qatar dalam buangan. Dia adalah warga negara Mesir. Dia halau daripada Mesir. Dia halau daripada Mesir. Tapi bertenang Raja Qatar bagi suaka politik kepada Qaradawi, dan Qaradawi sudah berada 40 tahun di situ. Apa yang kita nampak hasil di situnya, sebotol arak pun tidak ada di Qatar. Tu saya cari 7-Eleven yang ada arak, sebotol arak pun tak ada, tak dibenarkan berada di mana, di negara Qatar. Tapi tuan-tuan, pergi Dubai, pergi ke Bahrain, Allah, bukan takat arak, pelacur pun ada di Bahrain. Tu nak sebut yang jadi sekutu Saudi, pelacur pun ada di Bahrain. Bukan kata arak, pelacur pun ada. Sebab itu mereka jealous dengan kekuatan yang ada pada negara Qatar. Mereka jealous, dengki dengan undang-undang Islam yang dilaksanakan di Qatar. Mereka dengki dengan kekayaan minyak yang boleh bertahan lagi ratus tahun. Bukan setakat oil and gas. Gas pun boleh tahan sampai 200 tahun. Kita tak tahu umur pun kita tak ada lah. Tapi gas tak habis lagi di Qatar. Tu bermula awal tahun 90-an. Itu yang menjadi iri hati dan dengki Saudi kepada Arab Qatar. Arab ni memang mereka susah nak bersatu. Kalau boleh mereka bersatu, lama dah mereka tolong Palestin. Di utara ada Lebanon Arab, di timur ada Jordan dan Syria Arab, di selatan ada Mesir Arab. Kalau mereka bersatu, tuan-tuan, dah lama mereka tolong Palestin. Dah sampai ke learning. Mereka tak bantu, mereka biar nun, mereka tak peduli. Hampa gasak lah Palestin ke Syria, ada kami peduli. Mereka tak peduli. Akhirnya inilah yang kita nampak perpecahan berlaku, berantakan, pergaduhan, peperangan, pembunuhan. Nabi sebut benar, la taqumu hatta wa yazharul fitan wa yakthurul haraj. Nabi kata, bila mana nak berlakunya hari kiamat, kamu akan lihat. Yang pertama, terlalu banyak cerita-cerita fitnah. Fitnah ni maksud dia ujian. Fitnah akhir zaman cukup kuat. Yang kedua, Nabi kata apa dia? Wa yakthurul haraj. Haraj ni apa dia? Maksud dia peperangan. Nabi sebut al-qatlu, al-qatlu. Nabi kata pembunuhan, peperangan demi peperangan. Bila ada berperang, ada yang mati, ada yang tembak, ada yang bunuh dan ada yang dibunuh. Itu maksud al-qatl. Inilah keadaan yang kita sedang hadapi di bulan Syawal ni, tuan-tuan. Nabi berperang, tapi bukan Nabi yang memulakan. Peperangan itu dimulakan oleh pok Yahudi yang macam tu juga perangai dendam cukup kuat. Pengusiran dua Bani Yahudi yang ada di Madinah, iaitu Bani Wa'il dan Bani Nadir. Ada lagi satu Bani Quraizah. Bani Quraizah kekal di Madinah, tapi dua Bani daripada Yahudi, Nadir dan Wa'il, mereka sudah langgar perjanjian perdamaian dengan kerajaan Islam yang dipimpin oleh Rasulullah. Ini cerita sejarah, fakta sejarah.
Maka ketika itu Nabi usir halau dua puak Bani Nadir dan juga Bani Wa'il Yahudi. Dan bila halau, mereka dendam dengan Nabi. Oh, mereka dendam. Kekalahan perang Khaybar antara Yahudi dan Islam lagi meluak-luak, melonjak-lonjak dendam mereka, nak balas dendam terhadap Islam. Lalu pemimpin Yahudi Bani Nadir dan Wa'il, mereka berjumpa dengan pemimpin Arab Quraisy musyrikin di Mekah. Antaranya Abdullah bin Salam bin Abi Huqaiq. Nama macam Islam, Abdullah bin Salam bin Abi Huqaiq. Yang kedua, ya, siapa dia? Yang itu disebut As-Salam bin Mishkam. As-Salam bin Mishkam. Yang ketiga, siapa dia? Kinanah bin Ar-Rabi'. Tiga pemimpin Yahudi Bani Nadir dan Wa'il tadi pergi jumpa Abu Sufyan bin Harb. Ini satu konspirasi. Mereka adalah konspirator yang mereka buat satu briefing discussion. Tujuan, apa yang kita boleh buat ataupun lakukan tindakan untuk memusnahkan kerajaan Islam. Akhirnya keputusan konsensus, sepakat mereka hendak menyerang Madinah. Dan mereka setuju Yahudi beri 4,000 tentera dan pihak Arab Quraisy musyrikin 6,000. 6 campur 4, 10. Ada 10,000 dinamakan sebagai tentera Ahzab. Apa maksud Ahzab? Gabungan. Itu maksud Ahzab. Itu maksud Ahzab. Dan Nabi dapat maklumat awal. Dan Nabi pun panggil satu mesyuarat nak berbincang apa tindakan yang boleh kita buat sebagai strategi peperangan yang bersifat defensif. Maka Nabi pun berbincang. Salman Al-Farisi mengeluarkan idea. Sahabat Nabi ni, kita korek parit ya Rasulullah jadi sebagai benteng pertahanan keliling Madinah. Baik, Nabi agree, setuju. Nabi terus, Nabi turun memulakan kerja awal. Cangkul tu cangkul pertama. Nampak tak pemimpin, tuan-tuan? Ini baru pemimpin. Bukan pemimpin jadi tangkai jawat. Tahu tangkai jawat? Pemimpin kadang-kadang ada yang jadi tangkai jawat. Tangkai jawat cakap pinggang. Dah lah datang lambat pukul 12. Cik, dia kata dia pemimpin. Datang-datang kan? Tak ada roti canai. Cik, tak ada roti canai pula dah. Mana? Dia tarik warna. Dia tarik warna. Boy, datang dah lambat. Terus tanya, dia tarik roti canai. Namun dengan cakap pinggang. Oh, itu bukan cara Rasulullah. Nabi kata Al-Bara' bin Azib dalam hadis yang sahih. Rasulullah kata Bara' bin Azib, aku sudah hampir tidak dapat melihat bulu dada dan dada Rasulullah sewaktu Nabi mencangkul tanah menjadi parit. Kenapa? Keseluruhan tubuh badan Nabi hampir ditutupi dengan tanah-tanah yang berlumpur, kata Al-Bara' bin Azib. Yang ni Nabi turun dulu baru jadi pemimpin hebat. Betul itu sebab Sayyidina Umar sebut, wahai pemimpin, kamu pergi turun, maksud kata pergi jenguk-jengah rumah orang fakir miskin, ketuk pintu bagi salam, tanya fakir miskin ada makan ke tidak, ada beras ke tidak, ada susu ke tidak, ada Milo ke tidak. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, jangan biarkan rumah kamu wahai pemimpin diketuk oleh fakir dan miskin. Macam tuan-tuan, bukan pemimpin sini okey, nun jauh ni di England tuan-tuan. Nak ceritanya jangan jadi macam tu. Sebab Nabi memulakan cangkul yang pertama, yang awal, sampai siap. Berapa hari? 6 hari beres. Tu yang siapa yang pergi Madinah, kita naik bas, tak turun. Dia akan tunjuk di kawasan antara parit yang digali, tapi tak nampak dah, tutup habis dah. Cerita awal sejarah kerajaan Islam, bagaimana dikorek, tiba-tiba musuh datang 10,000 ni. Tengok-tengok parit, kuda terencat akhir terus, tuan-tuan. Tak jadi nak pergi serang. Nak serang macam mana? Parit bukan longkang tak apa, kita boleh langkah. Apa cut, gitu je. Ni parit, tuan-tuan. Macam sungai kita tu. Allah, macam mana nak buat? Akhirnya mereka sepakat, kita kepung Madinah. Tujuan supaya umat Islam termasuk Nabi sendiri kebulu di Madinah. Tak ada sumber minuman dan tak ada sumber makanan. Syaruf, siapa dah? Hilang. Yang ni mereka jangka, ingat jadi Malaysia sama sekali. Rujuk dalam surah Muhammad ayat yang ke-7, apa Allah sebut? In tansurullaha yansurkum, mu tolong keku, ku tolong kamu. Itu logat dialek Pantai Timur. Kamu tolong aku akan tolong kamu, kata Allah. Kita tolong agama Allah, pasti Allah akan tolong balik. Maka dalam misi peperangan ini, menolong agama Allah, nak mempertahankan daulah Islamiah,
Allah bagi pertolongan tuan-tuan. Ayat yang saya baca awal tadi, Allah bagi tahu tadi, idh ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim riha wa junudan lam tarauha. Allah kata apabila datangnya tentera-tentera musuh, lalu Allah utuskan tentera yang tidak dapat dilihat oleh manusia, dan Allah kirimkan pula utuskan angin yang kuat. Ini antara pertolongan yang Allah beri tuan-tuan. Ingat lagi peperangan Nun di Afghanistan. Satu ketika dulu bagaimana jet-jet pejuang Rusia tiba-tiba meletup. Jet pejuang Rusia meletup, dibantu oleh tentera malaikat Allah. Ada yang berbentuk burung. Tadi kalau ataupun semalam siapa yang dapat viral, dia kata di Palestin. Itu bukan di Palestin, itu cerita lama masa Mujahidin Afghanistan dulu tu. Siapa yang dapat tadi, nak mengesahkan itu bukan di Palestin. Tu yang kata tu macam malaikat, dia sebut itu waktu Nun perang Afghanistan dengan Rusia. Mujahidin dibantu oleh tentera Allah. Macam jet tapi burung. Habis yang mana jet-jet pejuang Rusia tadi meletup, berkecai, bersepai. Tak mustahil tuan-tuan Allah nak bagi bantuan di Palestin. Tapi nak sebut ni tadi cerita di mana waktu perang Ahzab, mula angin sepoi-sepoi bahasa. Mula datang sepoi, 2 kepoi, 3 kepoi. Lepas tu dia tak mari berkepoi dah. Dia mari terjah macam angin harikin. Harikin tahu tufan dalam bahasa Arab. Dia mari laju, dia terjah tu. Allah, tak daya lah. Di pihak musyrikin ni dan juga Ahzab tadi, mereka tak boleh tahan. Punya kuat angin, fa arsalna alaihim riha. Riha ni maksud dia satu angin yang bukan macam angin macam ni. Baik, nak ambil pada surah Az-Zariyat ayat 41, ayat 42. Boleh lagi tuan-tuan? Boleh ya? Tak boleh saya nak balik lah kan? Okey, dalam lebih kurang 5 minit insya-Allah selesai. Tak sampai 5 minit. Bila mana tadi ya? Ayat Az-Zariyat, surah Az-Zariyat 41, 42, Allah mencerita pada kaum 'Ad wa fi 'adin idh arsalna alaihim riha. Rihal aqim. Apa kata Allah? Wa fi 'adin idza arsalna 'alaihim rihal aqim ma tadar min syai'in atat 'alaiha illa ja'alathu karramim. Pada kaum 'Ad kata Allah, mereka derhaka pada nabi mereka, Nabi Allah Hud alaihi salam. Jenis macam ni tuan-tuan, jenis bukan lagi kita kata jenis tak akan sama dah. Jenis rebus tak empuk ni, ni jenis negatif ni. Jenis tak boleh mereka ni bagi apa pun pengajaran, mereka tak mau dah, mereka reject, tolak habis-habisan. Akhirnya kata Allah, mereka derhaka pada Allah Rasul. Allah jadikan angin ketika itu rihal aqim, angin yang tidak ada kebaikan. Angin yang tidak ada kebaikan. Bukan angin sepoi-sepoi tadi, bukan angin tepi pantai, itu sedap. Angin tepi gunung sedap. Ni angin rihal aqim yang tidak ada kebaikan. Ma tadar min syai'in atat 'alaiha, tidak meninggalkan apa-apa kepada mereka sedikit pun ataupun sesuatu, illa melainkan ja'alathu karramim, kata Allah, yang tinggal hanya kepada mereka itu seumpama seperti debu-debu yang ditiup oleh angin sahaja, kata Allah. Tuan-tuan, tu kaum 'Ad. Kaum 'Ad bukan macam Abang Syador. Abang Syador ni kecil, bukan besar sangat, setakat Andre the Giant, Wrestling of Federation yang kaki Gusti dulu ni, Hulk Hogan, Jimmy Superfly, Ricky Steamboat, siapa lagi, Bulldog, Rudy Piper. Oh, yang ni kecil bro. Syador ni kecil. Depa ni nak bagi tahu pada tuan-tuan ni, kita baca dalam satu buku Harun Yahya yang tulis, pengarang dia Harun Yahya. Satu buku je nama buku tu apa dia? Kaum-kaum yang pupus. Macam mana fizikal badan kaum 'Ad. Oh, sekali melangkah bergegar bumi. Tu nak sebutnya besarnya kaum 'Ad. Tapi bagi Allah ni macam ni je, mudah. Akhirnya Allah kata macam tu je, debu-debu yang melayang kami buat. Angin yang terjah, yang katakan tentera Ahzab seramai 10,000 tak tahan habis. Periuk belanga, pinggan mangkuk, bekalan makanan, senjata, tak tinggal. Mereka tak tahan. Tak tahan. Kumbah balik yo. Balik mereka di Mekah. Tak tinggal seorang pun. Abu Sufyan bin Harb, semua tadi yang bergegar-gegar tadi, dengan pertolongan Allah sampai. Inilah kemenangan peperangan yang dinamakan peperangan taktikal ataupun peperangan saraf. Tak ramai yang mati. Di pihak Islam lebih kurang 7 orang yang syahid, 10 orang di pihak musuh. Memang di antara kaedah perang, strateginya 1 lawan 1 dalam peperangan Islam dulu.
Maka mati 7 orang di Islam dan musuh 10 orang. Pengajaran kita nampak tak? Bulan Syawal ni banyaklah kena sebut, tapi kita ambil sebahagian. Pertolongan Allah sampai. Sekiranya kita tolong Allah, agama Allah ni sampai bulan Syawal, sampai Zulqa'dah, sampai Zulhijjah, balik Muharram 1439 akan datang, balik Muharram sampai Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kita pun tak boleh nyanyi ke pusat, kami tak boleh, kami nak makan lapor Ustaz dengan banyak nyanyi. Nak cerita tuan-tuan ni, balik ni bulan Muharram besok, balik Safar Rabiul Awal, kot panjang umur, kita dapat bersua kembali tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan wa balighna Ramadan, Allah sampaikan umur kepada Ramadan by next year, tahun depan. InsyaAllah kita minta Allah mentawil a'marana, panjangkan umur mudah-mudahan. Tapi kita tak tahu, itu semua ketentuan daripada Allah. Maksud kata apa dia? Perjalanan Islam ni perlu diteruskan. Agenda hidup tadi untuk mendapat redha Allah tuan-tuan perlu diteruskan. Berbagai dugaan, berbagai ancaman, berbagai ujian cabaran. Ustaz dengan cara ustaz, pendakwah dengan cara pendakwah, ulama dengan cara ulama. Ulama ni tak kisah. Ayat ni kira nak melanyak je ulama, dia tak peduli. Ada ulama dia lanyak, ada ulama dia lanyak. Ayat ni golongan al-ulanya. Yang ni golongan ulama ni yang disebutkan tadi. Mereka inilah yang menyambung daripada kehidupan ulama-ulama yang terdahulu. Imam Abu Hanifah sampai mati mereka seksa. Imam Ahmad bin Hanbal tak setuju dengan fatwa Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka besit, tahu besit? Mereka balun sampai terlondeh kain Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i 2 tahun daripada heret, daripada Nur Yaman ke Baghdad, 2 bulan berjalan kaki, dirantai tangan dan kaki Imam Syafi'i. Kita hari ni boleh nyanyi lagi di rumah. Syelehir tadi, jujurlah sayang, azan dia pun boleh nyanyi lagi di rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Kedah, Mekah punya azan. Tak, di rumah boleh. Yang dengki barang, keni-keli, kan gelilah, macam-macam. Boleh azan duk menyanyi. Nampak? Oh, terbang di awan, kupu-kupu, rama-rama. Boleh menyanyi. Ramadan tak peduli dah. Syawal tak peduli dah. Ni ujian semua kita hari ni Allah bagi ujian. Supaya apa dia? Allah nak lihat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terpilih dan dipilih? Kita tak tahu adakah kita dipilih oleh Allah. Allahu a'lam. Ramadan baru ni di antara yang banyak berita kematian yang kita dapat. Di Sri kita je berapa ramai? Bukan berpuluh tak sampai lah, tapi ramai lah tuan-tuan. Itu belum yang lain lagi. Saudara Jamil kita, arwah Allah yarham di Pengkalan, boleh katakan setiap bulan dijemput saya. Ni dah tak ada ni, tak ada. Tidak ada Ustaz. Jamil, Syekh Jamil kita ni, yang kuat main bola, yang kuat dia menyokong bola. Mesti kan? Presiden lagi. Oh, cukup bagus dia. Terakhir baru ni, kuliah subuh saya baru ni. Pada sebelum apa dia nuzul Quran. Saya datang hari Ahad. Nuzul Quran hari Isnin, Senayan. Itulah yang kali terakhir. Salah peluk apa semua, berat sampai habis. Saya ceramah dia tak balik lagi sampai saya balik sampai kat kereta. Saya kata dia macam rupanya itulah antaranya dia nak pisahkan diri dia dengan kita tu, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Nampak tanda-tanda macam tu lah, ya. Tapi kita tak perasan, kita kata macam biasa lah. Bila dah benar meninggal, oh baru teringat, ya Allah, kan, saudara Jamil kita, ya Allah, baru ni aku jumpa, ya Allah, salam, dia peluk apa semua, tanya khabar apa semua, telefon lagi. Itu ceritanya kematian, kita tak tahu, wallahu alam. Jadi semua ni adalah bakal jenazah. Tak tahulah, saya pun bakal jenazah, tuan-tuan pun bakal jenazah. Yang ada dah jenazah pun dah jenazah dah ni, kan. Yang ni bakal-bakal, ada yang hampir lah sangat dah bakal jenazah. Umur 70 ni lagi lah. Oh, lagi dekat standby dah. 70 ni standby dah, kan. 60, 70, 80 lagi lah. Tu saya pakai lah slow G tu saya, nampak perut penuh dah. Ya betul, sampai jin pun takut dah, kan. Cukup-cukup dah kita juga. Zaman-zaman slow G, zaman nak seronok Yahoo, pop dah habis dah. Zaman 80 ni, 70, 80 ni standby. Boleh kira iktikaf di sebuah masjid terus cantik. Boleh habis masa di surau insya-Allah. Jadi itulah pesanan, ya.
yang boleh saya sampaikan untuk perkongsian ilmu kita bersama pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi pengajaran untuk diri saya dan diri tuan-tuan, dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan iman dan Islam, mudah-mudahan insya-Allah. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Aidul Fitri. Mak saya dan batin kau ada salah sekasar cakap sebagai pada malam ni, mudah-mudahan ya, kita sama-sama diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya mengakhiri, ada promosi sekejap, seminit dua ni. Minyak yang saya bawa daripada Kuala Lumpur ni minyak wangi. Minyak wangi itu yang dia kata masuk dari wangi, memang wangi. Minyak ni minyak wangi. Namanya minyak wangian Raihanah Syifa. Minyak ni saya import daripada Dubai, negara Dubai. Dan khasiat dia, minyak ni original, ni bukan minyak Maidin RM2 tu. Oh tak main minyak atas Maidin RM2 barang kan. Ni minyak daripada Dubai. Ini minyak original asli. Dan yang kedua telah disyipak di doa oleh berbahagia tuan guru kita kepada Ustaz Datuk Ismail Qamus. Jadi Ustaz Ismail Qamus dengan saya mengasas minyak ni dah 5 tahun di pasaran. Seluruh negara dah sampai, Sabah Sarawak, di Brunei, Singapura, dah sampai dah ke Eropah. Dan baru ni saya pergi ke UK dan ke Europe. Dah 11 tahun yang berturut-turut dalam program dakwah saya di UK dan di Eropah. Ini ceritanya tuan-tuan. Sampai Eropah dah, tapi masjid Sri kita taubat sampai sekarang tak boleh masuk tuan-tuan. Tak tahu lah apa kehal kita pun tak tahu. Betul. Saya pun pelik main jahit. Sampai ke hari ni, sampai ke hari ni, sampai ke malam ni. Tak tahulah. Kita khutbah ni sampai luar negara, dia penuhin aja. Tak, saya tak minta pun. Tak minta. Dulu saya dah masuk dah, lebih kurang dalam 8 bulan kot dulu. Masa Niza jadi MB dulu, sempatlah masuk. Masa tu seronok anak muda kan. Kawan-kawan kita dulu main bola apa semua datang. Habis tu tuan-tuan, Raibul Ruyuk, habis sampai ke sudah. Langsung tak pernah masuk dah Masjid Serindah. Walaupun nama Masjid Adin. Adiniah tu nama bapak saya tu. Din, bapak saya Din, tuan-tuan. Dia ambil nama bapak saya, sepenuh nama bapak saya tu. Wallahualam lah kan, dia berkenal ke tidak. Seri kita ni kira tok saya Haji Khalid. Haji Khalid kerja di ID dulu. Orang lama tahulah siapa Haji Khalid. Tok Haji Khalid, rumah tu di awal. Masuk Seri kita tu jalan satu, rumah tepi sungai. Itulah rumah tok saya Haji Khalid. Tu nama Surau Al-Khalidiyah. Sepenuh nama tok saya, pengasas peneroka kampung Seri kita. Tiba-tiba cucu dia tak boleh masuk masjid. Tak gila babi. Babi pun tak gila macam ni kan. Terang dia sebut. Itu dia. Masjid Pegadan tak ada masalah. Masjid Nun apa dia PG mewah dah masuk dah. Masjid Negeri pun dah masuk dah. Dia kata ni dah sampai Nun ke Korea dah. Sampai ke UK dah dakwah. Sampai ke Scotland, Norway dah sampai. Tapi balik kampung, la ilaha illallah, al-harru wal birru. Memang biru haru sungguh lah. Itu nak sebut dia. Tapi sudah tak boleh masuk. Tak, saya tak minta. Bukan jenis saya nak minta. Ampu suruh, ampu panggil, aku bagi. Nama nak minta, buat muka tak malu dah. Bukan kita hebat tak. Kita tak kata kita dah hebat. Tapi kita belajar daripada orang yang hebat. Kita bukan kata sempurna, tapi kita boleh sempurna daripada dakwah yang kita sebarkan. Itu cara. Dan kata, Ustaz, dan Ustaz pun bukan. Memang saya kata daripada kosong, saya kata. Saya roja dulu tuan-tuan, Ipoh ni, roja Dewan Bandar Ipoh. Dewan Bandar Ipoh, mula-mula saya roja Nun, kerja kutip sampah. Setahun saya kutip sampah. Hari ni, budak ada nak kerja kutip sampah? Tak ada lah, tak ada pasal lah. Keluar pula universiti pula. Tak ada lah. Tu lah, di Cemur, Nun, di Kantan, Tasik, Kelembang, tu tempat saya kutip sampah. Setahun kutip sampah, duduk di belakang lori. Siapa nak tengok? Masuk kilang Kantan, pakat semua minah kilang tutup gini. Ada yang tutup mulut. Ada yang sampai hidung pun tutup. Ada yang sampai hidung, mulut dengan mata pun tutup gini. Ui, hinonya kita. Roja lori sampah, yo. Tu, sampai adalah awak tu kan, tengok cantik sikit kamu sendiri tak? Tengok tak ada harapan pun nak jadi menantu aku ni. Sekarang menyesal pula tak jadi menantu. Tengok masuk-masuk kereta BMW. Ya tuan-tuan, saya pun tak sangka boleh masuk TV. Saya pun tak sangka dah berapa belas tahun dah masuk TV. Sampai peringkat kira macam kemuncak dah. Nak cerita dah tuan-tuan. Macam Datuk Kazim lah. Ustaz Kazim kata, udah malas saya nak ceramah dah. Bukan semalam kan, macam-macam orang, macam-macam tuduhan orang. Betul cabaran tuan-tuan. Itu siapa yang ada nak jadi pendakwah Ustaz, beritahu pada anak long. Nak jadi pendakwah ni bukan satu benda yang mudah. Saya cakap terus terang dia tuan-tuan. Tak larat tuan-tuan. Dengan macam-macam fire, macam-macam fitnah orang. Ui tuan-tuan. Mereka tak peduli. Nama Ustaz, mereka balun semacam dia. Ni bagi mereka ni yang musuh dengan Ustaz. Teruk tuan-tuan. Tapi tak apalah. Kalau Allah kata takat ni je kerja dakwah kita, apa? Kita stop. Nampak macam mana? Mereka fitnah kita.
Kita sabar. Mudah-mudahan kalau Nabi teruk, ulama-ulama lagi teruk, itu sebagai satu qasasul, maksud kisah yang nak encourage, yang nak motivate. Itu tahun saya kerja dari Sampah. Saya bukan tahu hal agama. Sekolah saya sekolah apa ni? Masuk sekolah mana? Anglo China School. Tuan-tuan, Anglo China School, tuan-tuan tahulah SCS, Madam Key. Allah, dapat Mr. Brian Hayul punggung, tuan-tuan tak renang. Itu dia ajar, renang, bukan suruh mengajar Quran. Tapi Alhamdulillah, sikit-sikit, walaupun bapak bukan ulama, bukan mak ustazah, sikit-sikit, naik sikit, kenal sikit, belajar sendiri, sampai peringkat dapat sijil pengajian syariah di Mesti Melaya, kemudian sampai diploma syariah di Mesti Melaya, sampai peringkat ijazah sarjana muda, Alhamdulillah pengajian Islam, sampai hari ini. Tuan-tuan, bukan kata nak bangga tak, tapi nak sebutnya anak sedikit kita, tuan-tuan. Ini nak sebutnya anak sedikit kita, daripada zero dulu, ini kosong, tapi insya-Allah atas usaha dan ikhtiar, kata orang tahu retiak, atas retiak kita, usaha kita nakkan agama ni, insya-Allah semua orang can fly. Macam Asia punya motor tu kan, everyone can fly. Kan? Everyone can fly now. Macam tu juga setiap orang ada peluang dan ruang. Cuma kehendak kita lah, tuan-tuan. Tapi bila dah naik, jangan lupa yang bawah. Jangan kita bongkak, jangan kita bangga. Itu je. Jadi orang yang kenal diri, insya-Allah. Sebab kita ni barang roda, sat di atas, sat di bawah. Dan sebab itu saya berdamping dengan Tok Guru Datuk Ismail Kamu ni dah lama dah. Tadi pun kita duduk dengan Datuk Ismail Kamu, tanya dia, malam ni mana Salim? Malam ni saya ke Ipoh Ustaz dan ceramah. Okey kan. Ini maksud kata apa dia? Jangan kita lupakan ulama-ulama. Walaupun kita dah naik, sebab kita tetap masih lagi belajar dan kita nak dipimpin oleh mereka. Itu yang ada. Datuk Harudin yang seangkatan dengan Datuk Ismail Kamus, habis dah. Tepuk usuk. Mana boleh berjalan Datuk Ismail Kamus? Berpapoh. Saya tahulah, boleh katakan seminggu sekali makan, kemudian ajak minum, telefon, jom Ustaz Salim, jom berjalan, papoh. Teruk, tuan-tuan. Itu yang ada. Inilah yang kita harapkan lagi, mudah-mudahan. Kalau tak ada ulama besok, tak tahulah, ada yang ulanyak-ulanyak, kita tak tahulah. Baik siri kita, kalau pari ke Temiang ke, mari ke lindungan bulan, bintang, matahari ke benda ni kan. Kalau cerita dah tak ada ulama, kita tak sokong ulama, tak bantu ulama, so tak tahu kalau musibah datang, di balun harung, tuan-tuan, dia tak peduli. Di balun tadi al-bantayun wal sapuyun wal balunun wal licinun. Yang tu kita takut. Mudah-mudahan ini minyak ni, habis lagi cerita ni. Minyak ni tujuan apa dia? Tujuan yang pertama untuk buat pendinding daripada gangguan makhluk halus. Jin, syaitan, saka, perak kuat saka, ain, histeria. Kemudian apa dia? Sihir, santal, insya-Allah. Banyak dah. Ratus ribu botol laris macam goreng pisang panas, tuan-tuan. Setakat ni lah. Di malam ni saya di lindungan matahari bulan. Kita bintang. Ni di bintang malam ni, tuan-tuan. Insya-Allah. Ada yang baru pegang botol ni menggigil, menggeletar, pengsan yuk. Ada yang cium, menjerit, muslimat. Ada yang baru dengar nama Datuk Ismail Kamus, tak bohong. Di Pahang sekali, di Pulau Pinang sekali, di Puchong Selangor, 3 tempat. Mereka baru dengar nama Datuk Ismail Kamus. Ada yang pengsan di Pulau Pinang, menjerit, muslimat di sebalik tabir. Ustaz, tolong Ustaz, pengsan. Udah, situ pula. Kemudian yang ketiga di Puchong, dengar-dengar nama Datuk Ismail Kamus, lari balik sampai ke rumah. Tak tahan, jin ni dia kenal Datuk Ismail Kamus. Cuma Salim dia je dia baru-baru nak kenal. Itu je, tuan. Itu dia. Macam-macam dah. Di Kampar, Mambang di Awan, kedai kek, bakery, di Sihir. Setiap kali Ustaz akak nak buat kek berulat, tepung berulat. Jenuh. Sebulan akak pakai, alhamdulillah. Akak nak lagi 50 botol. Repeat order, 50 botol lagi. Allah, syukur alhamdulillah. Akak minum ke? Telan banyak sangat ni? Tak. Alhamdulillah Ustaz. Minyak yang akak pakai ni, alhamdulillah. Bukan kata zakat macam tu, dia boleh menarik pelanggan, pelaris. Apa yang nak buat pelaris perniagaan, mudah-mudahan. Sahabat, adalah saya tak sebut lah, tuan-tuan. Sebab kita juga busung perut, tak jauh daripada sini. Saya tak tahulah macam mana sekarang. Saya pergi ziarah rumah dia, saya bawa minyak ni. Mudah-mudahan, dia kata 3 hari dia pakai minyak ni, alhamdulillah. Busung tau. Dia akibat daripada orang sihir. Perut besar, buncit. Saya pergi rumah ni, Allah. Dah macam nak mati dah. Memang dia dah mati lah. Okey, insya-Allah mudah-mudahan pakai minyak ni. 3 hari bagi tahu balik. Alhamdulillah Ustaz dah boleh bawa anak bini berjalan. Kita jangan bawa jalan, bawa pergi masjid, takut busuk sekali lagi. Nak ceritanya, sihat jangan lupa Allah. Itu je nak pesan. Sihat jangan lupa Allah. Kamu lupa Allah balik, tak mustahil Allah bagi balik. Sebab itu semua datang daripada Allah.
Itulah cerita dia. Minyak ni sekadar membantu. Itu ya. Ada yang yang anak di telur intan, telur insin, nak kahwin lagi 4 hari, 3 hari 4 hari lagi anak dara. Tak nak kahwin tiba-tiba. Ambil minyak ni, calit bapa tadi pada anak yang sedang tidur, pagi besok tanya, "Long, nak menikah ke tidak?" Jangan malukan keluarga ni. Bukan lagi nak nikah apa. Dah tak sabar pula rasa nak nikah. Yang tu malam dia pakai siap. Terus nak nikah dengan izin Allah mudah-mudahan. Banyak dah ya testimoni yang saya dapat. Ada yang tak boleh tidur setahun. Semua gangguan, masalah gangguan. Baik, yang kedua untuk anak. Anak yang degil, anak yang biut tahu biut. Orang Perak ni, biut degil samalah. Ya, ketegak orang tahu. Jadi jenis biut degil ketegak ni buat pelembut hati dan penerang hati. Ustaz Datuk Ismail Kamus dah baca ayat penerang dan pelembut hati, insya-Allah. Banyak testimoni yang saya dapat. Bangun subuh senang, nak pergi sekolah senang dah. Alhamdulillah Ustaz. Ya, baca Quran pun senang. Hafalan sapu kat kepala. Insya-Allah. Ya, dan juga yang kecil-kecil anak-anak bayi yang menangis kerap, elok pakai minyak ni. Ada depan mata saya testimoni, depan mata ada yang kemudian orang bagi tahu, bukan takat anak, dengan mak-mak anak yang menangis tengah malam, insya-Allah pakai aja. Dengan mak-mak pun dia mudah-mudahan. Itu kalau mak yang menangis tengah malam. Baik, kemudian untuk yang anak belum jodoh. Ada siapa yang beli jodoh yang agak lewat, elok bandikan minyak ni daripada bunga marjan. Jadi istilah macam kita kata mandi bunga. Masuk dalam mandi. Sebotol buat 3 kali mandi. InsyaAllah. Ada dah Terengganu, di Selangor. Telefon Ustaz nak nikah, nak kahwin Ustaz. Alhamdulillah. Ingatkan nak kahwin dengan Ustaz. Dah ada lah calon yang nak Ustaz. Dengan izin Allah, Alhamdulillah. Itu yang belum kahwin, yang belum nikah, dah nikah. Yang belum jodoh, dah jodoh. Malam ni siapa yang dah nikah, nak nikah sekali lagi. Itu terpulang pada tuan-tuan. Yang dah jodoh, nak jodoh sekali lagi. Itu terpulang. Manalah tahu. Kod rezeki tuan-tuan. Rezeki malam ni, manalah tahu, mudah-mudahan. Baik, kemudian yang ketiga untuk suami isteri. Ini pun dah banyak dah. Dia ingin hubungan macam-macam. Ada yang isteri muda lagi tapi dingin dengan suami. Pegang tak boleh, tengok tak boleh, nak menampar je kerja. Dia nak lari mengejar tak dapat. Manjui. Pakai minyak ni, alhamdulillah. Sekarang ni dia kata dia pula lari, bini pula mengejar. Jadi siapa nak mengejar dekat lari bini, tuan-tuan, insya-Allah. Jangan sampai tak sembang subuh sudah besok. Ini mudah-mudahan. Dan ada di Cyberjaya, suami pula tak ada nafsu dengan bini dia. Setahun lebih akak merana Ustaz. Muda lagi. Buat macam mana? Dia beli, kemudian dipakai seminggu urut daripada kepala sampai kaki suami dia. Ustaz, tiba-tiba suami akak bangun Ustaz. Habis tu dia qada ni balik setahun lebih, lega lah akak. Itu rezeki akak lah. Di Singapura mati pucuk 6 tahun. Bukan pucuk ubi. Pucuk ubi boleh makan. 6 tahun mati pucuk. Melompat balik orang tua tu. Di Kedah 3 tahun mati pucuk dengan izin Allah. Mati pucuk dah ada testimoni. Dan akhir untuk diurut, disapu, digosok pada mana-mana anggota badan yang sakit. Migrain, lumpuh stroke di Sungai Siput, Kampung Salak. Dah ada dah. Separuh badan. Ya, dia lumpuh. Tapi janganlah beli sebotol tu yang jadi, belilah banyak kali. Habis beli. Sampai 100 botol, mana dah tahu mudah-mudahan. Kan? Sekarang dia pula jadi stokis saya di Sungai Siput. Sebab dia testimoni. Sembuh sepenuhnya. Sebelah badan ada yang tangan. Kalau buasir, sapu dekat tempat buasir. Resdung, insya-Allah, sapu dekat resdung. Ya. Kemudian apa dia yang kalau dalaman organ hati, paru rosak, buat titik dalam air minum. Demam panas boleh, batuk yang berterusan, insya-Allah buat minum. Ya, kanser, insya-Allah buat minum. Jangan banyak, setitik dua, masuk dalam air suam. Mudah-mudahan. Ya. Tapi kalau tak ada sebab, jangan kita minum. Ini minyak untuk sapu dua. Tapi kalau kronik, kritikal, insya-Allah mudah-mudahan doa dijampi Datuk Ismail Kamus, mudah-mudahan. Dah banyak dah yang saya dapat testimoni. Sampai dia boleh isteri membolehkan suami yang penagih dadah. Ya, lama penagih dadah. Minum apa dia diurut sapu, kemudian apa dia mandi, alhamdulillah. Sekarang tak penagih dadah dan tak tinggal semayang Ustaz. Jadi banyak lagi lah testimoni yang saya tak dapat nak sebut ni, panjang lagi. Sebotol harga dia, sebotol RM30. 2 botol harga promosi malam ni 50, 4 botol 100. Jadi eloklah beli 10 botol senang malam ni. Tak ada jual di kedai. Jual di kedai tak ada. Saya bawa dalam siri ceramah saya. Jadi siapa yang berhajat boleh dapatkan selepas daripada sembahyang Isyak ni, boleh dapatkan saya. Ya. Tak ada duit, cari benda hari surau. Dengan sapu di surau sudah. Itu je lah. Ya. Pantang, jangan langkah, jangan masuk botol di tandas. Itu sahaja. Ya. Yang lain tak ada masalah. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.